Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini terdapat sama-sama kembali untuk menyambung tadabbur surah Al-Fatihah kita. Pada malam ini insya-Allah kita masuk ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Jadi semua ada Quran. Ada. Kalau boleh kongsilah, boleh sharing. Quran terjemahan lah Quran terjemahan. Bismillah. Nampak? Jadi Al-Maliki Yaumiddin yang kita wajib mengulang bacanya 17 kali sehari, dan dia termasuk tajuk daripada bahagian Alhamdulillah lagi. Di Alhamdulillah yang diucapkan sekali dalam surah Fatihah tu sebenarnya diulangi sehinggalah perkataan ini, Maliki Yaumiddin. Jadi kita mengucapkan segala puji dan syukur kepada Allah. Yang pertama kerana dia Rabb, Tuhan yang mencipta dan memerintah bagi sekalian alam. Kemudian seterusnya kita mengucapkan segala pujian dan syukur kepada Allah kerana apa? Dia Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia Tuhan yang Maha Pemurah yang memberikan segala-galanya kepada hamba-Nya. Allah berikan kita alat makrifah, Allah kurniakan rezeki kepada kita. Allah berikan kita panduan dan contoh tauladan untuk kita dapat menjalankan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Jadi sifat pemurahnya Allah itu diberikan kepada semua makhluknya, seluruh manusia ni. Dan kemudian Ar-Rahman, kita puji Allah kerana Allah ni Ar-Rahman Ar-Rahim, iaitu yang Maha Penyayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Ini perbincangan yang kita pun dah bincang pada minggu yang lepas, bulan yang lepas. Kalau nak ingat kena tengok video tu balik yang dirakam lah. Baik, seterusnya hari ini kita nak masuk kepada perbincangan Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Jadi perkataan Maliki Yaumiddin yang sering kita ucapkan, dia adalah kesinambungan daripada perkataan apa tu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau i'rabkan Maliki Yaumiddin ni dari segi bahasa lah, dia ni ialah tawabi'. Dia ni sifat yang mengikuti perkataan lillah tu. Jadi perkataan sebelumnya ada Alhamdulillah. Alhamdulillah ni. Jadi Maliki ni dia baris dia mengikut perkataan Allah ni.
Itulah hakikatnya sebenarnya kita baca Maliki Yaumiddin apa dia? Segala puji dan syukur. Alhamdulillah Maliki Yaumiddin. Segala pujian dan kesyukuran itu adalah wajib hanya semata-mata untuk siapa? Untuk Allah. Kerana apa? Kerana dia Malik. Malik. Mana Malik ni? Jadi Malik ni dia ada dua bacaan ni. Sebab tu kerja punya resam kita ni ditulis macam mana? Dia tak buat macam ni kan? Kita buat macam ni. Dia buat macam mana? Dengan alif saghir kan? Alif kecil tu. Sebab nak meraihkan antara dua bentuk bacaan. Kita boleh baca Maliki Yaumiddin panjang, boleh baca Maliki Yaumiddin pendek tanpa alif. Tapi yang kita semua ikut yang mana? Yang panjang. Jangan gatal-gatal nak baca pendek pula. Tapi kalau terdengar baca pendek, jangan hairan pula. Sebab mereka belajar qiraat yang demikian. Jadi ini satu perbezaan bacaan qiraat yang ada dalam mushaf Quran ni. Jadi dari sudut makna agak berbeza kalau baca pendek dengan panjang. Tapi akar makna tetap sama. Akar makna tetap sama. Kalau kita baca Maliki Yaumiddin pendek, dia apa? Maksudnya raja, penguasa. Kalau kita baca Malik, iaitu lebih kepada sifat penguasa apa dia? Yang menguasai, kan beza? Macam tu. Itu je. Tapi tetap makna dia sama. Bila sebut Malik, dia raja. Dan dia sifat dia apa? Menguasai sesuatu lah. Kan? Itu terjemahan. Itu kita punya bacaan lah, perbezaan. Jadi kita baca Maliki dengan panjang. Dengan dua harakat ni. Maknanya apa? Lebih kepada kita kata sifat yang memiliki atau menguasai. Menguasai ataupun maknanya yang memiliki. Jadi perkataan Malik ni banyak digunakan. Tukar je sikit dah jadi makna lain. Kalau Malak apa dia? Dalam Quran semua benda tu ada. Jadi perkataan Malik ni dia jadi Malik. Malik maknanya apa? Kalau pendek Malik ni raja makna dia. Kalau sebut Malak dia jadi malaikat. Kalau disebut mulk jadi kerajaan. Jadi bermakna apa? Quran ni dia punya bahasa dia sangat seni. Dia tak macam kita, beza. Kan? Perubahan yang sikit je tak nampak sangat, tapi makna terus jauh berbeza. Jadi perkataan Malik bila ditambah dengan alif ni jadi sifat macam ni lah. Baik, jadi sama terjemahan. Jadi Allah memaksudkan Maliki ni apa? Penguasa apa? Yaumiddin. Yaumi pada hari. Ad-din ni, ad-din kita faham apa? Ada banyak makna ni. Ad-din kita tahu agama lah, din. Kan? Contoh kalau kita buka dalam surah buka surah Ali Imran. Ayat yang ke-85. Surah Ali Imran ni kita bawa contoh. Surah 3 ayat 85. Surat 61. Mula dia apa?
Biasa dengar kot, kan? Bunyi dia? Jumpa dah. Ke surat 61, tengok ayat 85. Tengah-tengah. Ada? Baris keempat pada atas. Umayyah Tari. Baris keempat pada atas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati laminal khasirin. Di sini ada perkataan ad-din, dan barang siapa yang mencari ad-din tu maknanya apa? Al-millah kat situ. Millah ni maknanya cara hidup, jalan. Jalan hidup, matlamat hidup. Siapa yang mencari cara hidup atau way of life lah, jalan hidup selain dari jalan hidup apa? Islam. Maka tidak akan diterima dan dia di akhirat nanti menjadi golongan yang rugi. Jadi kat sini din di sini maknanya agama. Millah itu jalan hidup. Dalam ayat surah yang sama kita tengok ayat yang ke 19. Lima puluh dua. Cuba kita baca yang bahagian depan dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. Jadi sesungguhnya din tu apa? Jadi din ni tak sama walaupun bunyi sama. Tapi makna dia kalau kita nak maknakan ni dia tak jadi. Makna dia berbeza-beza. Jadi kat situ makna dia apa? Sesungguhnya agama, din, cara hidup tu yang diredai di sisi Allah adalah apa? Islam saja. Jadi tadi siapa yang cari Islam tak akan diterima. Dan cara hidup yang ada di sisi Allah, yang Allah ajarkan, yang Nabi bawa hanyalah Islam. Okey. Ini makna din dalam ayat tersebut. Ada makna din, jadi ni din dalam surah ni. Makna dia apa ni? Kita kata agama. Ada lagi din dalam surah lain, cuba tengok surah 98. Kita biasa baca ni. Ayat 5. Sembilan puluh lapan ayat 5. Lima sembilan lapan. Surah Al-Bayyinah. Mungkin kalau kita baca mungkin semua dah biasa dengar kot. Dah hafal. Dua ayat ni tadi pun familiar ni, kan? Dekat, biasa dengar. Surah 5 ayat 98 ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Din tu apa tu? Apa maksud dia ni? Wama umiru, dan tidaklah mereka telah diperintahkan, melainkan apa dia? Liya'budullah, supaya mereka hidup menyembah, mengabdikan diri kepada Allah dalam keadaan mukhlisina, mengikhlaskan, memurnikan penyembahan dia tu, pengabdian diri dia semata-mata lahu, kepada Allah. Apa dia? Ad-din apa? Seluruh agama. Antara makna dia apa sebenarnya? Apa maksud dia? Ya, ketaatan. Din sini maksud dia taat. Kan lain pun nampak makna. Jadi tidaklah manusia ni diperintahkan untuk mengabdikan diri kepada Allah tu dalam agama ni. Maksud dia apa? Ketaatan sepenuhnya. Jadi kita ni buat taat. Solat, puasa, zakat, semua ikut. Tapi buat untuk siapa? Kerana ramai buat, kita buat. Kerana ayah suruh, kita buat. Tak. Ketaatan tu kenapa? Lahu, kepada Allah saja. Ni nama dia ikhlas. Ada orang solat, rupanya apa? Riak contohnya. Jadi ketaatan tu mesti dimurnikan hanya kepada Allah. Jadi ad-din kat situ makna dia apa? Taat. Taat. Nampak tak? Ini baru sikit makna. Sangat banyak makna di dalam Quran dan setakat ni ada 12 makna berbeza-beza. Baru kita faham Quran ni nak masukkan apa. Jadi kita keluarkan ni walaupun semua tak belajar, yalah kita tak dedah bahasa Arab. Cuma saya nak kita rasa apa orang kata bangkit. Kita rasa terkilan ke apa. Itu bagus tu. Ya Allah, rupanya makna Quran ni sangat banyak. Ruginya lah saya selama ni abaikan, tak nak ambil. Saya ingat baca Quran saja boleh pandai dah, tengok-tengok aje. Rupanya makna sangat banyak. Jadi mudah-mudahan kita apa dia? Ada kesedaran untuk majukan lagi lah. Itu dia. Jadi pertama din makna dia al-millah, agama. Cara hidup. Yang kedua makna dia apa dia? Ketaatan. Sekarang ni ad-din yang ni makna dia apa? Jadi ad-din kat sini makna dia kita boleh rujuk dalam sama makna dengan surah cuba buka surah 70 Al-Ma'arij. Betul. Sekejap Sekejap. Kan Al-Ma'arij. Maaf, tersalah. Ya. Surah Az-Zariyat. Ayat yang ke-6. Ni makna din yang sama macam makna kat sini. Makna din sini sama makna dengan cuba tengok surah 51 ayat 6. Surah 51 ayat 6. Ini semua ni ada apa kat dalam ni? Supaya fokus ni. Ni ad-din. Berapa makna ad-din yang berbeza dalam Quran? Surah Az-Zariyat. Muka surah berapa? 520. So, kira belajar ini dah pandai dah. Boleh dah ajar orang dah.
Oh, ini makna din ni sebenarnya. Boleh tunjuk dah. Semua ada dalil dah kat situ. Boleh bawa balik dah bekalan. Ada 3 makna din hari ni kita belajar. Kan? Dan kat mana ayat dia? Boleh tunjuk siap ni, ayat ni, ayat ni, ayat ni. Hebat dah tu dah. InsyaAllah. Okey. Surah 51 ayat 6. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jumpa? Bawah sekali muka surat tu. Bawah sekali. Wa innad dina lawaqi'. Apa makna dia? Dan sesungguhnya agama pasti terjadi. Waqi' tu pasti terjadi kan? Ataupun sesungguhnya ketaatan pasti terjadi. Kena tak makna dia? Dia tak edit kan? Apa makna din kat sini? Ya, maksudnya al-jaza, iaitu pembalasan. Jadi ini ad-din kat sini maknanya al-millah, bahasa Arab dia. Al-millah. Iaitu apa? Agama, cara hidup. Ad-din kat sini at-ta'ah. Manakala ad-din kat sini maknanya al-jaza. Al-jaza. Berbeza dah 3 ni. Baru kena makna, baru kita faham. Oh, ayat ni maksudkan ni. Tapi semua ni walaupun nama makna berbeza, tapi akar dia sebenarnya sama. Jadi semua yang kita buat, agama ni, bawaan hidup dan agama mesti ditaati. Dan semua ni untuk apa? Untuk apa? Untuk dibalasi. Sama. Semuanya sangat berkait rapat. Baik, ni 3 makna ad-din. Jadi dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala nak menyatakan yang dia dipuji dan wajib untuk kita memujinya setiap masa kerana sifat yang terakhir yang disebutkan dalam surah Fatihah ialah dia adalah Tuhan yang menguasai, yang memiliki sepenuhnya pada hari apa? Bagi pembalasan. Pembalasan. Jadi kat sini din di sini maknanya pembalasan. Nak balas berdasarkan apa? Nak balas ni berdasarkan apa? Ni kita ni nanti Allah nak balas berdasarkan apa? Apa yang kita buat atas dunia. Ni 2. Berdasarkan apa? Agama yang kita yakini tu. Dan berdasarkan apa seterusnya? Ketaatan kita terhadap agama kita. Jadi perkara pertama, ini bahagian apa ni? Ini bahagian akidah. Ramai orang dia yakin dia bawa agama, tapi dia taat buat betul-betul. Tapi akhirnya taat dia dapat balasan tak yang baik? Tak, rupanya dia taat pada perkara yang batil. Nasrani taat, dia ada agama, tapi rupanya Allah terima tak? Tak. Agama yang Allah hanya terima apa dia? Islam. Barangkali yang ini orang sangka agama dan dia taat. Tengok sampai tiba sini, zero, tak ada apa-apa. Sebab agama dia agama yang menyekutukan Tuhan. Tak sama. Betul tak? Barangkali juga agama dah elok dah. Tapi apa hidup dia? Hidup dia sekejap taat, sekejap tak taat. Bercampur aduk dan tak ambil agama sepenuhnya. Jadi agama hendaklah cuba usaha ditaati dengan sepenuhnya. Sebab itulah Allah sebut dalam surah apa? Ad-din ni kita kena buat. Ini kunci dia ni. Kunci nak selamat dalam din kita, kita kena pilih agama Islam tadi dengan belajar betul-betul lah memahami agama tersebut. Dan kemudian buka surah 208. Surah 2 ayat 208. Jadi ini sifat agama yang kita kena ambil sungguh-sungguh supaya balasan kita nanti akan setimpal. Bahkan bukan setimpal, Allah ni merahmati kita dengan balasan yang cukup besar berbanding dengan apa yang sedikit yang kita lakukan. Cuba buka surah 2 ayat 208. 32.
32. Muka surat 32. Apa? Dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam din ni. Cara hidup agama Islam ni secara macam mana? Kafah, maknanya apa? Seluruhnya. Diimani, diambil seluruhnya, sepenuhnya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kamu ikut jejak langkah apa syaitan buat. Dia akan apa dia? Kalau Allah tak dapat sesatkan sepenuhnya, dia suruh kita buat apa? Sebahagian pun cukup dah. Dia gelincirkan kita dengan sebagaimana yang telah berlaku pada siapa? Golongan ahli kitab dulu, yang ada agama dulu. Siapa? Umat-umat Nabi Musa, umat Taurat, umat Injil dulu. Dalam pada mereka ambil sebahagian, mereka tinggal sebahagian. Allah tanya pada mereka, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Patutkah kamu beriman dengan sebahagian dengan kitab yang mana ikut selera kamu ambil, kemudian sebahagian yang kamu rasa tak sesuai dengan keinginan ni kamu tinggalkan. Patutkah kamu lakukan demikian? Ini dalam surah 2 ayat 85, ayat dia panjang. Surah 2 ayat 85, di situ ada rangkap tu. Allah tanya akhirnya kepada mereka ni, patutkah kamu beriman dengan sebahagian kitab, lalu sebahagian ni kamu sembunyikan pula, kamu tak ikut ajaran. Sedangkan sepatutnya kita ambil sepenuhnya. Surah 2 ayat 85 tu. Muka surat 13. Boleh ambil di tengah-tengah tu. Ayat yang saya baca tadi ada kat situ. Jadi orang yang beriman separuh-separuh ni, ini adalah penyakit apa? Penyakit orang yang telah pun dijangkiti penyakit nifak sebenarnya. Kita buka surah 22. Allah gambarkan orang macam ni keadaan dia, suruh buka surah 22 Al-Hajj ayat 11. Al-Hajj ayat 11. Jadi 285 tu saya just bagi ayat panjang tu. Kita buka surah 22 ayat 11 tu. Pening buka? Tak apa. Cuba. Biasakan. InsyaAllah. Kaedah ni, tafsir tadabbur ni ada 5 peringkat lah. Quran bil Quran. Ayat Quran dijelaskan dengan ayat Quran yang lain. Apa dalil dia? Allah kata, afala yatadabbarunal Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Surah berapa? An-Nisa ayat 82. Allah tanya, mengapa kamu tak nak kaji tadabbur? Apa dia? Lihat kan isi kandungan Quran ni. Kalaulah Quran ni bukan dari Allah, pasti kamu akan mendapati apa? Banyak
Ikhtilaf. Ikhtilaf apa? Percanggahan dalam tak kena ni, tak boleh. Buka soal lain tak. Sekarang kita buka semuanya, makin lama makin melonggar ke makin mengetat kan? Makin mengukuh. Itulah sifat Quran. Betul Allah suruh kita apa? Allah tanya, kamu tak mau ke tadabbur, cuba tengok hebatnya Quran. Dia tak macam buku manusia ni. Dia tulis satu ni, nanti dia tulis yang baru, dah berlawan dengan apa yang dia tulis dulu. Tak sama. Quran apa? Bukalah mana pun semua saling menjawab dan makin lama makin kukuh. Itu Quran. Ni yang pertama. Kalau tak ada, dijawab dengan hadis Nabi. Kalau tak ada lagi, dikukuhkan dengan kalam para sahabat. Kalau tak ada lagi, dengan tabi'in ni. Dan yang terakhir dengan bahasa Arab orang Quraisy itu sendiri. Itulah 5 benda ni. Asas kepada bagaimana tafsir Quran dan tadabbur tu. Ada banyak lagi yang lain, tapi ni asas 5 ni cukup. Baik. Jadi konsep dia macam inilah. Kita buka ayat ni saling menjelaskan. Jadi sekarang ni apa makna Allah suruh masuk Islam, ambil sepenuhnya. Kat mana? Iaitu sumber dia. Jangan jadi macam ahli kitab ni, yang mana dia ambil yang ni, yang mana dia nak, dia keluarkan, yang lain dia suruh. Yang mana ada kepentingan, dia guna. Yang mana yang mengurangkan kepentingan hawa nafsu dia, dia tolak, dia sembunyikan, dia tak bagi. Jadi Allah tanya, patutkah kamu buat macam ni kat kitab kamu? Sebab tu agama kamu hancur, agama kamu rosak. Jadi dalam ayat 22 sebelah Allah gambarkan macam ni. Kenapa? Sebab mereka ni hati dia macam ni. Surah 22 ayat sebelah. Jumpa dah? Tengok Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harf. Fa in asabathu khairun itma'anna bih. Fa in asabathu syarru khair. Apa? Ayat dia seterusnya? Wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi. Khasirat dunya wal akhirah. Seterusnya. Dzalika huwal khusranul mubin. Ini sifat manusia umum. Kalau tak sebut siapa, tapi maknanya bila sebut umum, maknanya boleh kena pada siapa? Boleh kena pada kita semua. Jadi kita nak perhatikan sifat tu, bukan sesiapa yang tu. Jadi kita nak tengok siapa? Kita yang baca ni sekarang. Jadi dan ada sebahagian manusia, orang yang dia jadi hamba Allah tak? Ya, dia beribadah. Ya'budullah. Dia menyembah Allah. Tapi macam mana? Ala harfin. Macam mana ala harfin? Ala harfin macam mana? Harfin tu maknanya apa? Di pinggir. Di pinggir-pinggir. Ada kepentingan dia. Ala harfin. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, dia ada kalimah. Kalimah ada berapa jenis? Kalimah ada berapa? Saya ingat. Okay. Balik. Ada 3 kan? Apa dia? Ada siapa? Kalimah ada 3 ni. Ada isim, ada fi'il, ada apa? Harf. Betul tak? Kalimah bahasa Arab yang kita baca ni. Yang ni semua ni isim ni, isim. Kalimah ada 3 jenis. Kan? Kalimah maknanya apa? Kata ataupun perkataan. Ada 3. Pertama nama dia ismun, kedua fi'lun, ketiga harfun. Jadi isim ni apa dia punya definisi dia? Definisi dia adalah setiap kata yang ada makna dan tak terikat dengan masa. Makna dia lengkap. Kata yang mengandungi makna yang lengkap dan tak terikat dengan masa, kan? Kemudian fi'il apa dia? Kata kerja. Kata juga yang mengandungi makna dan yang lengkap juga tapi terikat dengan masa. Sedang,
telah akan berlaku, kan? Telah berlaku, sedang berlaku atau akan berlaku. Yang ni. Contohnya kalau isim ni kita kata kipas. Makna dah faham tak? Sempurna tak makna tu? Dia boleh tahu tak apa yang saya sebutkan? Boleh dah. Itu nak beri isim. Kalau saya sebut fi'il, apa dia? Dia sedang makan. Faham dah perbuatan tu? Faham. Dia sedang makan. Itu namanya kata kerja. Harf pula apa? Jadi ini kata nama. Ini kata kerja, perbuatan. Yang ni kata apa? Sendi. Okey, apa contoh kata sendi? Saya kata dan. Saya sebut dan. Lengkap tak? Faham dah? Apa yang saya nak masukkan? Pada. Lengkap tak? Pada apa? Ada soalan lagi tak? Jadi sendi ni perlu dilengkapkan dengan apa? Dia gabungkan sama ada dengan ni ataupun dengan ni. Baru makna dia difahami. Jadi bila sebut harf maknanya apa? Dia lengkap ke tak lengkap? Tak sempurna. Sebab Allah kata, dan sebagai manusia, dia jadi disembah Allah. Tapi sembah dia dalam keadaan apa? Tak sempurna, bermalas-malasan. Kerana terpaksa je. Dia buat sebab apa? Sebab orang buat. Dia buat sebab nak lepaskan beban dia. Kan orang kata tak buat pula, buat je lah. Okey, selesai, dah habis. Tinggal tu. Dia lupa terus apa dia buat tu. Ini gambaran. Contoh orang yang solat. Allah gambarkan orang yang solat macam ni. Yang tak sempurna ni. Nanti kita tengok. Jadi Allah kata apa? Sifat dia macam mana? Wa in asabathu khairunit ma'an nabi. Bila disebabkan dia menyembah Allah tadi tu, kan? Dia ibadah, dia taat, dan ketaatan itu akhirnya apa? Dia dapat kebaikan. Maka hati dia rasa seronok dan dia makin semangat nak buat. Dia buat baik, orang puji dia, orang suka dia, orang sayang dia. Oh, dia seronok, semangat. Tapi tiba-tiba apa? Wa in asabathu fitnatunin qalaba ala wajhi. Tiba-tiba kerana dia buat kebaikan, dia tolong orang tadi, tiba-tiba orang bukan sanjung dia, orang cela dia balik. Dia tolong orang, tengok orang apa dia? Memusuhi dia balik pula. Apa jadi pada orang macam ni? Tiba-tiba dia balik, dia bolak-balik dah. Tak best lah, tak payahlah. Dia tak istiqamah, tak boleh nak istiqamah. Rupanya selama ni dia buat untuk siapa? Untuk Allah ke untuk orang? Untuk Allah ke untuk orang? Rupanya untuk dapat perhatian orang. Bila orang tak perhatikan, orang tak suka dia, dia teruskan buat tak? Tak. Ini menunjukkan sebenarnya dia tak ikhlas, dia ada masalah. Ini adalah maksud harfin tu. Dia tak sempurna sebenarnya, tak sebenar-benar dia buat untuk Tuhan. Tapi ada kepentingan. Bila Allah uji dia baru jelas. Oh, selama ni rupanya itu. Jadi kalau kita ni selama ni sedekah, kan? Tiba-tiba kita stop, merajuk. Sebab apa? Itu tandanya selama ni buat untuk siapa? Kena tengok tu. Buat untuk siapa sebenarnya ni? Kalau buat untuk Allah, dah dapat tak? Allah janji tak balasan? Janji dah. Kenapa berhenti, kenapa nak mengajuk pula ni? Tak payah mengajuk dengan manusia ni, tak apa. Ini buat untuk Allah kan? Jadi kenapa? Jadi hati kita sebenarnya ada masalah harfin, ada masalah. Yang tak sempurna ni. Dia tak faham hakikat Tuhan yang sebenarnya ni. Dia tak faham hakikat pahala dan dosa yang sebenarnya. Kalau dia faham, mesti dia tak ada masalah. Betul tak? Inilah gambaran orang-orang yang ada penyakit. Tidak mengenal sebenar-benar siapa? Pencipta di agama dia. Jadi kita kena faham ayat ni. Jadi ini masuk keseluruhan ni kita kena sempurnakan. Jadi Allah kata apa? Orang macam ni akhirnya apa? Khasirad dunya wal akhirah. Tengok balik ayat tu kan. Rugilah dia kat dunia, dia rugi, akhirat pun dia rugi. Zalika huwal khusranul mubin. Demikian itulah rugi yang sungguh nyata. Kenapa rugi ni? Kita belum habiskan lagi. Baik. Ini maksud agama yang kita kena ambil. Jadi kita pertama kena tahu din ni maknanya apa? Agama. Sifat dia kena ambil apa? Sepenuhnya. Ikhlaskan ketaatan sepenuh. Buat semuanya kerana siapa? Ya, kerana Allah. Dan kita kena ajar anak kita buat bukan sebab kita, tapi sebab siapa? Macam mana nak bagi dia buat kerana Allah? Dia mesti kenal siapa? Kenal Allah lah. Kan? Dulu dia solat, rajin. Rupanya sebab apa? Sebab ayah dia ada.
Lepas tu bila ayah dia meninggal, dia pun tinggal contohnya. Rupanya selama ni apa, dia solat untuk tu. Jadi kita tak nak jadi orang yang sifat dia yang Allah sebut dalam surah 4. Cuba tengok. Jadi kita fokus contohnya taat kita dalam solat. Surah 4 ayat 142. Ciri-ciri orang yang ada penyakit ni. Boleh teruskan sikit lagi? Ke nak azan dulu? Biasa teruskan. Terus je Okay. 101 ayat 142. Ya Allah gambarkan orang yang dia beribadah tapi harfin tadi di pinggir-pinggir. Kerana apa dia bukan buat kerana Allah? Ya Allah gambarkan sifat orang ni. Jadi ayat ni diberitahu kita supaya apa? Kita ada miqyas, kayu ukur untuk kita jangan jadi macam ni. Allah sebut dalam ayat tu, baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yura'una an-nas. Wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu mereka hendak menipu Allah. Apa dia contohnya Allah berikan dalam ayat itu? Wa idza qamu ila solat, bila mereka berdiri untuk solat, qamu kusala. Mereka berdiri dalam keadaan apa? Malas. Yura'unan nas. Apa tu? Jadi itu tujuan dia. Mereka buat untuk apa? Dia mempamerkan di sisi orang ramai yang solat tadi tu juga. Bersamanya. Tapi hakikatnya apa? Wala yadhkurunallaha illa jadi matlamat solat tak sampai. Solat untuk fikirkan hubungan dia dengan Tuhan tu. Yang dah lama dia sibuk tadi, dia buat kerja lain, semua sekarang ni nak sambung betul-betul hubungan. Tapi apa? Tak berjaya pun. Masa dalam hubungan yang sepatutnya yang paling dekat ni pun, dia tak mampu untuk apa? Ingat apa yang patut diingat. Apa dia? Ingat Allah dalam solat. Apa yang dibaca, perintah Allah dan dibaca tadi, tak dapat nak fokus, tak dapat nak khusyuk dalam tu. Dia wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidak dia ingat Allah melainkan sedih. Apa yang ganggu dia tadi? Kenapa jadi macam ni? Sebelum tu sebab yura'unan nas, riya. Itu gangguan fokus dia. Akhirnya dia tak berjaya mencapai matlamat yang sepatutnya. Bahkan Allah sebut ini ibadah yang paling utama. Jadi kalau dalam solat pun dia dah gagal, agak-agak macam mana? Kalau yang lain habis. Cukuplah sebut contoh yang ni. Jadi ini semua pokok kunci dia adalah apa dia? Agama yang difahami dengan sempurna. Sebab tu Allah kata, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Masuklah agama kamu, ambil sepenuhnya. Quran belajar betul-betul. Hari ni kita ambil Quran sepenuhnya ke apa? Ni sumber agama kita kat sini, Nabi bawa wahyu ni. Sekarang ni kita ambil sepenuhnya tak? Macam mana ambil sepenuhnya tu? Nabi kata apa? Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Yang terbaik dari kalangan kamu ialah orang yang apa? Mempelajari Al-Quran dan kemudian menyampaikan. Kenapa? Sebab Quran ni adalah siapa? Mesej dari Allah kepada siapa? Kepada hamba-hamba dia. Dan Nabi dah buat, dah sampaikan. Maka kita juga bila belajar kena
sampaikan. Itu barulah Nabi kata khair, inilah orang yang terbaik. Nabi tak kata khairukum man ta'allamal Quran. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Quran. Belajar Quran tidak memberi impak apa-apa. Sebab apa? Hanya kat siapa? Kalau lah Nabi pun, Allah turun Quran, Nabi senyap je. Kan? Sebab nanti takut kena bunuh. Nabi pun akhirnya duduklah dekat tu, sampailah meninggal. Agak-agaklah, berlaku tak peristiwa hijrah, sampai semakin Islam semakin berkembang? Berlaku tak? Tak. Kan? Jadi kita pun kalau belajar senyap je, maknanya apa? Jadi, sedangkan orang yang ni tadi, beragama dalam kesesatan siapa? Yahudi dengan Nasrani. Agama dia sesat tapi dia yakin agama dia betul dan dia buat apa? Kunu hudan au nasara. Dia bersusah payah ajak orang untuk masuk agama sesat dia tu. Sedangkan dia bukan dalam kebenaran, tapi dia punya usaha tu begitu yakin dengan apa yang dia bawa. Kita pula kata kita ni saya berada dalam kebenaran. Tapi tiba-tiba apa? Apa kita buat pula? Seolah macam tak benar ke sebenarnya kita ni ya? Kan? Ni, dalam ni kita senyapkan je. Jadi seolah sebenarnya kita ni benar ke tak benar? Yakin ke tak ni? Macam itulah keadaan dia. Kan? Jadi sebenarnya kita sedang berada dalam sepenuhnya ke ataupun di pinggir-pinggir? Di pinggir-pinggir ke sepenuhnya? Kalau sepenuhnya macam mana? Kena buat apa? Pertama kita sendiri kena buat apa dengan Quran? Baca saja ke? Saya belajar bahasa Inggeris, saya ambil buku ni sepenuhnya. Kan? Tanya makna apa? Tak tahu. Apa benda? Buku ni cerita pasal apa? Saya pun tak tahu. Tadi kata dah pandai dah sepenuhnya. Macam mana tu? Ini persoalan yang banyak kita kena tinggalkan. Itulah tadabbur. Tadabbur ni apa? Nak buka kunci yang ada dalam hati kita. Afala yatadabbaruna Quran am ala qulubin aqfaluha? Mengapa kamu tak nak tadabbur Quran? Atau hati kamu ni dah kena kunci? Jadi jalan nak buka kunci-kunci kita ni, pemikiran kita yang sebelum ni rasa selesa, sekarang ni baru kita rasa ya Allah banyaknya tak buat. Dengan cara apa? Tadabbur Quran. Jadi Allah kata apa? Supaya apa? Kita nak bersedia pada hari ini. Apa sifat hari ini? Jadi hari ini Allah kata Maliki Yaumiddin kan? Yang menguasai hari pembalasan. Maknanya apa? Hari ini Allah berkuasa tak? Allah berkuasa ke tak? Tak. Bukan tak berkuasa macam mana? Hari ini adalah Allah nak uji kita. Ini hari ujian. Allah bagi kita kebebasan. Surah Al-Mulk bagi tahu. Apa dia? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Al-yaum ni, hari ni aku nak uji kamu. Ayyukum ahsanu amala. Siapa dari kamu yang amalan dia terbaik untuk dibalas ni. Jadi pada hari ini nanti kita tak memiliki sikit pun lagi dah waktu untuk sibuk nak merayu, sibuk nak menyesal, tak ada dah. Kenapa? Gambaran hari ni kita cuba buka dalam surah 82. Sebelum tutup Surah 82 ayat 17 hingga 19. Jadi Allah bagi tahu kita, kamu tak takut ke hari ini? Aku ni berkuasa hari ini nanti. Sekarang aku bagi kamu sukati nak buat apa? Allah nak uji. Tapi ingat, satu masa kamu dah terperangkap dalam hari ini, kamu tak boleh pergi mana-mana dah. 587. Dan Allah bagi tahu tak kamu hari ni hari apa? Cuba buka ayat tu. 587. Lima, lapan, tujuh. Apa ayat dia? Mana tadi? Cuba A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma adraka ma yaumuddin. Summa ma adraka ma yaumuddin.
Tengok Allah tanya berapa kali? 2 kali. 2 kali. Tahukah engkau apakah itu hari Yaumuddin? Jadi kita ni seolah Allah bagi tahu nak ingatkan kita hari-hari baca. Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Bahkan Allah tanya, tahu tak Yaumiddin tu apa? Tahu tak Din tu apa? Allah tanya. Kemudian tahu tak? Maknanya apa? Ada soalan ni, maknanya apa? Habis selama ni kita baca, kita ambil tahu tak kita baca apa? Allah Akbar. Ha? Itulah hakikatnya. Maknanya apa? Kita ni apa? Culas, lalai, lagi apa? Ghaflah semua sekali. Jadi Allah tanya, tahu tak apa tu? Kenapa tanya banyak kali? Sebab Allah pun tahu kita memang lalai. Apa dia? Sambung ayat yang terakhir. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Wal amru yauma idzil lillah. Jadi pada hari itu yauma la tamliku. Tamliku. Di kat sini jadi malik kan? Hari itu hari apa? La tamlik. Tamliku ni perbuatan. Tamliku apa? Tamliku nafsun li nafsin. Kemudian tambah syai'an. Li nafsun li nafsin. Apa maksud dia? Sifat hari itu yang pertama disebut dalam ayat ni. Iaitu hari ini sifat dia ialah la tamliku nafsun. La apa? Tidak tamliku. Bukan kamu. Ta ni ta muannas. Sebab apa? Dia punya fa'il mana? Ingat lagi tak? Fa'il dia nafsun. Nafsun ni fa'il dia. Jadi nafsun ni dia muannas. Bila muannas dia guna perkataan ta, dia tak boleh guna ya. Dalam ni ada domain apa? Hiya. Hiya. Apa hiya tu kat mana kat sini? Jadi hari ini sifat dia tidaklah satu jiwa ini memiliki. Tidaklah diri, nafsu ni kalau kita terjemah diri pun boleh tak? Tidaklah satu diri itu memiliki. Faham? Li nafsin syai'an, bagi diri yang lain sedikit pun, seorang pun tak boleh tolong orang lain. Dia sendiri pun, diri dia pun dia tak boleh buat apa-apa. Dia nak cakap je nanti tengok tangan dia yang cakap. Dia nak tipu, tak boleh dah. Allah boleh tutup mulut dia. Dan Allah bagi apa? Tangan dia cakap. Allah bagi apa? Kaki dia cakap. Itu baru kat badan dia je. Macam mana kalau ini pun dia tak boleh kontrol, boleh ke dia nak tolong orang lain? Hari ini nanti apa? Akan tiba, Allah kata. Sebab tu Allah ingatkan kita suruh baca hari-hari supaya ingat hari ini akan tiba. Hari ini akan berlaku. Sampai tara mana manusia ketakutan hari ini? Jadi yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a, kemudian apa? Wal amru yauma idzin. Jadi yang kedua, tadi kita sendiri bukan lagi dah di bawah pengaruh. Sekarang ni nak cakaplah apa nak cakap, kan? Tak betul pun boleh cakap je. Mencuri, boleh kata saya tak curi, padahal dia mencuri. Boleh, hari ni semua boleh. Dia boleh pindahkan barang curi ni kat orang lain. Dia boleh buat orang lain pula kena tuduh curi. Hari ni suka hati boleh buat. Tapi hari ni boleh tak? Tak boleh. Tak boleh langsung. Dalam surah Yasin kata apa? Buka surah Yasin. Sebenarnya banyak lagi nak kupas ni, saya nak kena berhenti ni. Jadi yang ini, perkataan ni kita kena stop dalam tadabbur lain. Macam mana maksudnya diri tu tak boleh berkuasa kepada diri sendiri ni? Bahkan macam mana nak tolong orang lain? Ada banyak ayat yang menjelaskan maksud ni. Antaranya kita buka satu ayat dulu cukup. Surah Yasin. Banyak lagi surah lain yang kita kena buka. Baru bertambah kukuh dan bertambah gerun kita baca. Buka surah Yasin. Biasa dengar kot. Ayat berapa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Faham tak ayat tu?
Tahu mana dia? Ayat apa ya? Ayat berapa? Lupa. 65. Betul? 65 betul. Betul. Ayat 65. Betul kan? 65. Surah 36 ayat 65. Betul kan? 444. Muka surat 444. Jadi sekarang ni tajuk kita sekarang kita dah tahu dah apa itu Yaumiddin ni. Ad-din ni makna dia apa? Sekarang ni kita nak pergi kepada hari ni keadaan dia macam mana. Kan? Hari ni semua urusan milik Allah dan tak ada satu pun boleh tolong diri dia sendiri dan bahkan orang lain. Digambarkan dalam surah Yasin ayat 65. Kita baca ayat ni sebagai penutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di al-yauma, hari ini, iaitu hari ad-din ni, hari pembalasan ni ialah apa? Nakhtimu ala afwahim. Kami kunci mulut-mulut mereka. Dan wa tukallimuna aydihim. Dan yang bercakap-cakap nanti ialah apa? Kenapa? Kenapa tangan? Banyak buat kerja tangan. Yang banyak buat angkara mana? Mulut ke tangan? Kerana mulut badan binasa. Mulut kan? Tak, mulut ni banyak membela tangan. Faham tak? Kita ni tangan ni banyak buat benda tak betul kan? Tapi yang boleh bela tangan siapa? Mulut lah. Mulut ni boleh manipulate banyak benda. Jadi sekarang benda yang boleh manipulate banyak ni, yang boleh bagi kurang kecil-kecil ni, Allah tutup terus. Faham Allah tutup terus. Ini paling bahaya ni. Inilah pembela paling utama selama ni hidup kita. Bila ni tak ada, apa jadi? Habis. Bahkan yang cakap tu yang buat kerja, dia boleh tipu tak? Ni bos tu buat menipu dan dia upah pekerja dia supaya apa? Tutup. Jangan bocorkan rahsia. Sekarang ni, pekerja dia tu, tengok kat mahkamah, pekerja tu datang jadi saksi. Agak-agak bos tu macam mana? Takut tak? Takutlah, pekerja dia sendiri memang saksi depan-depan. Nanti pun macam mana lagi? Jadi sekarang tangan ni jadi saksi utama. Nak tipu apa lagi? Faham tak? Dan ada pembela lagi, apa dia? Ni, yang hantar tangan ni buat kerja siapa? Kaki. Lagilah. Dan watashhadu arjuluhum, kaki pula sokong tangan tu. Bima kanu yaksibun. Ya Allah. Ini keadaan baru satu. Banyak lagi ayat yang menceritakan dahsyatnya keadaan ni. Kita akan sambung nanti pada pertemuan yang akan datang. InsyaAllah Allah panjang umur kita. Jumpa pula bulan depan. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Okey, sampai sini dulu untuk Yaumuddin. InsyaAllah nanti kita sambung lagi ayat yang sama part yang kedua, bahagian kedua insyaAllah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.